Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah, berjumpa lagi kita kali ini dalam kelas pendidikan kesihatan tingkatan 4 dengan tajuk baru iaitu perhubungan. InsyaAllah, cikgu harap kamu semua sihat. Okey, cikgu harap kamu dah bersedia dengan buku teks dan juga buku nota kamu, alat tulis. Kamu boleh rujuk buku teks kamu di muka surat 190 sehingga 196. Apa yang cikgu akan paparkan dalam slide ini semuanya adalah berpandukan kepada buku teks. InsyaAllah kamu boleh buka dan kamu boleh rujuk. Okey, mari kita tengok apakah standard pembelajaran yang ingin dicapai dalam topik ini. Okey, yang pertama kamu dapat menyatakan maksud seks cyber. Yang kedua, menyatakan salah laku berkaitan seks cyber. Yang ketiga, menjelaskan kesan tingkah laku seks cyber. Dan yang keempat, menjana idea kemahiran mengelakkan diri daripada seks cyber. Okey, boleh faham kot apa tu seks cyber? Mari kita tengok pengenalan ya. Okey, pengenalan. Komunikasi merupakan medium bagi manusia untuk berhubung. Okey. Abad ke-21, komunikasi cyber telah berkembang pesat seiring dengan kecanggihan alat telekomunikasi yang dicipta. Komunikasi cyber ini telah dikait dengan tingkah laku seks cyber bagi golongan remaja. Bukan remaja saja, golongan dewasa dan tua pun ada juga. Tapi kita fokus kepada remaja sebab dia melibatkan kamulah, golongan remaja. Okey. Okey, antara medium-medium dia antara komputer, telefon bimbit, internet dijadikan sebagai sumber untuk mendapatkan bahan lucah atau pornografi. Okey, ketidakhadiran seks cyber merangkumi spektrum yang besar termasuk penggunaan laman web lucah pornografi dan perhubungan seks atas talian secara keterlaluan malah akan memberi kesan negatif terhadap pengguna dan orang dalam lingkungannya. Okey, komunikasi dalam keluarga dan perhubungan sosial akan berkurangan. Masalah kemurungan, kesunyian dan perasaan kecewa mula akan meningkat. Okey, dalam topik ni kita akan tengok dan kita akan cuba kenal pasti unsur-unsur negatif atau lucah sama ada berbentuk foto, tulisan. Kemudian kita nak tengok juga sejauh mana kefahaman kamu berkaitan dengan seks cyber. Apa itu seks cyber? Okey, seks cyber dahulunya berlaku menerusi medium komputer. Namun begitu, seks cyber kini lebih mudah berlaku menerusi telefon pintar. Setting merupakan komunikasi dua hala atau lebih sama ada berlainan jantina atau sama jantina, iaitu menghantar mesej lucah menggunakan teks, huruf atau gambar yang membawa maksud lucah. Cikgu rasa kamu pun tahu dalam handset kamu tu, dalam WhatsApp, dalam Telegram ada simbol-simbol atau gambar-gambar yang kecenderungannya kepada benda-benda lucah. Okey, gejala seks cyber ini merupakan satu fenomena yang sedang berkembang di negara kita. Hebat. Sekiranya gejala ini tidak dibendung oleh semua pihak, maka akan mengakibatkan kemudaratan kepada diri remaja, keluarga, masyarakat dan negara. Pelbagai langkah yang untuk membendung gejala ini perlu dilakukan agar tidak terus menular pada masa hadapan. Okey, salah laku berkaitan dengan seks cyber. Mari kita tengok salah laku. Ada 5. Yang pertama, saling menghantar gambar dan isyarat lucah. Okey, yang ni kini sudah tidak wujud lagi batasan kepada mana-mana golongan individu sehingga akan sanggup berkongsi gambar peribadi, menyebabkan maruah diri tercalar apabila gambar lucah ditularkan. Tak malu dah. Okey, yang kedua, berlaku curang, pelaku terdiri daripada suami atau isteri orang, kesannya boleh membawa kepada keruntuhan rumah tangga seperti pergaduhan dan perceraian. Okey, yang ketiga, mencari kepuasan seks secara fantasi. Okey, golongan remaja yang gemar seks akan melayari laman sesawang lucah untuk mencari pasangan, gambar atau klip video bagi menghidupkan dunia khayalan lucah mereka. Sekiranya hal ini berterusan, mereka akan cenderung kepada perhubungan seksual sebelum nikah atau menjadi mangsa pemerkosaan. Okey, yang keempat, suka menyendiri dan menghantar mesej secara rembang.
Terdapat juga pelaku seks cyber yang menghantar mesej secara rambang tanpa mengira siapa sasarannya, menyebabkan mangsa mengalami gangguan emosi. Yang terakhir, yang kelima, menghantar teks lucah kepada individu yang menjadi sasaran. Okey, perbuatan ini dilakukan bertujuan untuk mengganggu sasaran. Yang buat main, ada akta, ada peraturan yang boleh disabitkan dengan kesalahan jenayah apabila sebut dengan seks cyber ni. Kita ada akta SKM, Suruhanjaya Komunikasi Malaysia tu. Okey, ini salah laku berkaitan seks cyber. Apa kesan dia kepada masyarakat, kepada individu? Mari kita tengok. Okey, yang kata era globalisasi, dunia tanpa sepadan yang memudahkan kita mengakses maklumat. Orang kata semua maklumat di hujung jari, tapi kena ingat, salah akses, kalau tak dikawal, boleh memberikan ataupun mendatangkan kesan penyalahgunaan internet oleh sesiapa saja. Lebih-lebih lagi kamu golongan remaja. Okey, antara kesan dia yang pertama, keruntuhan akhlak, pornografi kanak-kanak, gangguan seksual. Gangguan seksual ni sekarang ni merata tempat ada. Kalau kamu tengok dalam media-media hari ni, macam-macam tangkap gambar orang, rekod video orang. Sebenarnya lelaki lah yang jadi mangsa ni, sebenarnya perempuan lah. Jarang kita dengar orang lelaki yang duduk kena kan. Sebenarnya perempuan lah. Orang perempuan ni memang selalu dieksploitasi. Jadi yang perempuan tolong berhati-hati. Yang keempat, keruntuhan institusi kekeluargaan. Okey, yang kelima, buli cyber dan ancaman. Mengancam, memalukan atau menakutkan seseorang melalui medium elektronik seperti kiriman mesej. Tu ini ada juga, bukan kata tak ada. Dalam permainan internet pun sekarang ni kan. Sekarang main game semua boleh online. Kemudian seterusnya menjadi mangsa pemerdagangan seks. Dan yang terakhir, gangguan emosi. Okey, ini antara kesan jika laku seks cyber. Okey, cikgu tak mahu hurai satu-satu lah. Nanti kita boleh bincang dalam grup nanti. Itu antara kesan-kesan dia. Tapi bagaimana kita nak mengelak benda ni? Okey, ada kemahiran yang boleh kita aplikasikan untuk mengelak daripada kita terlibat dalam gejala ataupun orang panggil apa ni? Sikap kemahiran mengelak seks cyber. Ada 6. Yang pertama, jati diri dan motivasi yang kuat. Okey, perlu mempunyai kesedaran kendiri untuk mengelak perlakuan yang negatif ini. Sokongan daripada keluarga dan rakan-rakan amat diperlukan. Rakan-rakan pun kena tengok juga rakan macam mana. Kalau rakan yang nak bawa ke arah yang negatif, tinggalkan. Yang kedua, kehidupan beragama. Sebagai Islam, kena ingat kita semua orang beragama ni, yang kata kehidupan beragama ni merupakan panduan dan asas kepada pendidikan untuk menghindari ketagihan seks cyber. Kepercayaan kepada Tuhan dan ketaatan kepada ajaran agama merupakan teras kepada amalan gaya hidup sihat. Yang ketiga, menjalani kehidupan bermasyarakat. Okey, campur dengan orang ramai, jangan duduk dalam rumah saja, jangan suka menyendiri. Itu semua boleh mendorong kepada perkara-perkara ni, seks cyber ni. Kena bersosial. Yang keempat, pengetahuan tentang bahaya ketagihan seks cyber. Okey, yang kelima, meluangkan masa bersama ahli keluarga dan rakan-rakan. Okey, luangkan masa. Lakukan aktiviti-aktiviti yang sihat. Yang keenam, beriadah. Okey, menyertai aktiviti riadah bagi meningkatkan kecergasan diri dan minda. Ini salah satu cara lah. Ini ada 6 kemahiran bagaimana kita nak mengelak daripada kita terlibat dengan masalah seks cyber ni. Okey. Lagipun perkara-perkara yang kita duk cerita ni pokok pangkalnya semuanya melibatkan moral dan juga diri kita sendiri ya. Okey. Okey. Kalau kamu tengok dalam buku teks kamu tu ada tulis dekat bawah tu kan. Okey, seks cyber melibatkan kesalahan moral. Perbuatan ini merupakan kesalahan moral berdasarkan agama dan nilai-nilai kemanusiaan.
Okey, pelaku seks cyber melibatkan pelbagai peringkat yang terdiri daripada kanak-kanak, remaja dan juga orang dewasa. Bukan remaja saja. Orang dewasa pun ada. Okey. Okey, itu apa yang cikgu nak sampaikan kepada kamu. Cikgu harap kamu boleh jelas sebuah ringkas yang cikgu sampaikan. Semuanya berpandukan buku teks. InsyaAllah, sekiranya ada sebarang pertanyaan atau ada apa-apa persoalan ataupun ada apa-apa perkongsian, mana-mana maklumat, fakta-fakta yang kamu dapat daripada buku rujukan yang lain, kita boleh kongsi dalam grup nanti, insyaAllah. Kita jumpa dalam grup perbincangan nanti, insyaAllah. Sekian dulu pada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.